Selamat datang ke channel Cikgu Nakuya. Jemput subscribe, like dan tekan lonceng untuk dapatkan video-video terkini yang bermanfaat. Selamat datang ke inspirasi inovasi yang dianjurkan oleh Unit Kajian Tindakan dan Inovasi SK Lotong Kudat Sabah. Pada kali ini kita akan mendengar inovasi daripada Guru Cemerlang Pemulihan Khas Cik Nur Ain Nakuya binti Roslan. Apa yang perlu anda buat cuma tonton, like, subscribe serta komen pada video inovasi. Jawab soalan yang diberikan pada pautan di slot terakhir dan seterusnya hantar bukti markah pada pautan yang diberikan untuk memudahkan sijil di jana. Untuk slot yang pertama kita akan mendengar inovasi menulis iaitu si adik. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak kongsikan inovasi yang telah saya rangka dan inovasi ini telah dipertandingkan ke beberapa pertandingan inovasi. Dan selain itu juga inovasi saya ini telah memenangi beberapa pingat iaitu pingat emas untuk pertandingan peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Jadi, apa inovasi saya itu? Okay, inovasi saya ini dapat membantu untuk murid menghasilkan tulisan yang kemas, seterusnya dapat membantu mereka menghasilkan tulisan yang cantik. Okey, jadi saya mulakan dulu inovasi ini. Saya perkenalkan mereka ataupun anak-anak murid saya dengan dua karakter. Okey, itu karakter pertama Alisha dan seterusnya karakter kedua Kamal. Pada awal pengajaran dan pembelajaran saya akan bertanyakan kepada murid saya, adakah kamu mempunyai adik? Okey, sekiranya kalau mereka mempunyai adik, mereka akan angkat tangan. Okey, kemudian mesti ada murid yang tak ada adik. Jadi apa saya buat? Saya akan bertanya kepada mereka, kamu ada abang ke? Tak ada. Kalau mereka kata mereka ada abang atau kakak, bermakna mereka lah adik. Jadi macam mana sekiranya kalau murid tu dia tak ada adik ataupun dia tak dan dia juga seorang-seorang, dia adalah anak tunggal, dia tak ada kakak, tak ada abang dan dia tak ada adik, bermakna dia anak tunggal. Jadi sebagai cikgu yang prihatin, cikgu perlulah jadikan dia sebagai adik angkat cikgu. Okey, jadi adik ni ada 3 bahagian. Okey, itu bahagian kepala, badan dan seterusnya kaki. Okey, kaki, bahagian tangan ni termasuk pada bahagian badan dan kaki. Okey, jadi 3 bahagian ni akan membantu murid-murid untuk mengenal bahagian-bahagian huruf tertentu yang telah saya kategorikan. Okey, sebagai contoh, ini adalah kertas yang saya dah laminasikan. Jadi contohnya kita akan menggunakan 3 garis yang biasanya digunakan oleh anak-anak murid di sekolah. Okey. Bahagian tarik kepala, badan, kaki tadi akan ditulis pada garis 3 jalur yang biasa digunakan di dalam buku-buku lah. Okey, yang pertama bahagian kepala, kemudian bahagian badan dan seterusnya bahagian kaki. Okey, jadi kategori huruf ataupun pembahagian huruf yang pertama iaitu huruf yang ada bahagian badan sahaja. Okey, contohnya huruf A. Selain tu huruf E, huruf O, M, N, Z dan sebagainya. Okey, seterusnya huruf yang ada bahagian kepala dan badan. Okey, ini bahagian kepala. Seterusnya ini adalah bahagian badan. Okey, itu adalah kategori yang kedua. Contoh selain huruf yang ada kepala dan badan. Okey, contohnya huruf huruf T, L, H, I dan sebagainya. Okey, kategori yang ketiga adalah huruf yang ada bahagian badan dan kaki. Okey, contohnya huruf P. Okay, ini huruf P, dia ada bahagian badan dan seterusnya dia ada bahagian kaki. Okey, selain huruf P, contoh macam huruf Q, huruf Y, okey, dan sebagainya. Dan terakhir untuk huruf kecil, satu-satunya huruf yang mempunyai ketiga-tiga bahagian, dia ada bahagian kepala, badan dan kaki. Hanya satu huruf sahaja adalah huruf J. Dia ada bahagian kepala, badan dan kaki. Okey, jadi ini adalah pembahagian untuk huruf-huruf kecil. Manakala untuk huruf besar, daripada huruf A sehingga huruf Z, dia cuma mempunyai bahagian kepala dan badan sahaja. Okay, contohnya huruf D yang saya nyatakan di sini, dia ada bahagian kepala dan badan. Kenapa kita kata dia bahagian kepala? Bahagian. Kita bukan kata dia ada
kepala ataupun dia ada kaki? Tidak. Sebab dia terletak di bahagian si adik tadi tu. Kepala, badan, kaki. Kalau kita nak kata dia ada kepala, nanti murid akan confuse. Kadang-kadang ada murid cakap ini perut. Okey, perut bolehlah kan kita kata di bahagian badan. Tapi ada contohnya macam pipi ni, murid dia akan terfikir itu adalah bahagian kepala. Tapi sebenarnya tidak. Huruf besar boleh, tapi huruf kecil dia ada bahagian badan dan kaki. Kebiasaannya, kesalahan yang selalu murid buat, contoh macam huruf P ni, dia akan tulis pada bahagian kepala dan badan. Tapi sepatutnya P berada di bawah. Okey, jadi boleh jadikan ni sebagai inspirasi cikgu-cikgu. Okey, dan saya telah mencetak kertas ini tadi dan diberikan kepada anak murid saya untuk memudahkan mereka membuat ulang kaji dan peringatan. Okey, dan selepas tu di belakang saya print juga pada kertas yang sama, tetapi 3 jalur untuk saya memudahkan murid saya melakukan latihan to be dan latihan bersama-sama dengan saya. Jadi macam mana kita buat? Jom tengok. Hai murid-murid, kita akan menulis menggunakan si adik. Si adik ada 3 bahagian, kepala, badan dan kaki. Ini Alisha dan Kamal. Tukarkan Alisha dan Kamal dalam bentuk oralidi dan lukis pada 3 jalur seperti yang kamu nampak ni. Okay, sekarang kita akan tulis huruf yang ada bahagian badan sahaja. Bahagian badan adalah jalur yang tengah. Buatkan huruf A dahulu. Okay, huruf A, huruf yang ada bahagian badan. Seterusnya, huruf yang ada bahagian badan selain A adalah huruf C. Buatkan separuh bulat. Okey, huruf C. Seterusnya huruf I. Okey, ini contoh I yang tidak tepat kerana tidak menyentuh garisan. Cara yang betul, kamu perlu sentuh garisan. Okey, sentuh garisan dan tidak melebihi garisan. Jadi, mari kita sama-sama, kalau kamu punya tidak berapa cantik, buatkan sekali lagi. Tarik dan separuh bulat. Okey, tengok contoh ini melebihi daripada garisan di bawah. Padam, cikgu tak mau. Okey, tarik dahulu, lepas tu separuh bulat. Seterusnya kita buat huruf M. Tarik, 2, bukit, 1, 2. Kemudian huruf N. Setarik, 1, bukit. Okey, selain huruf N, huruf O. Buat bulat. Okey. Ini contoh bulat atau O yang melebihi garisan. Kita padam, kita tidak mahu. Okey, kita akan buat bulatan untuk membentuk huruf O. Buat bulat, jangan lebih garisan. Cantik. Kemudian huruf R, tarik, tarik. Seterusnya huruf S. Huruf S macam ular. Kemudian huruf U, mangkuk, tarik. Okey, selain huruf itu adalah huruf V. Tarik, turun, naik. Kemudian W, turun, naik, turun, naik. Seterusnya X, tarik, tarik. Selain itu adalah huruf Z. Tarik, turun, tarik. Ini semua adalah huruf yang mempunyai bahagian badan. Jadi, mari kamu pula yang cuba tulis. Hai murid-murid semua, kita akan belajar menulis menggunakan bahagian yang seterusnya, iaitu kepala dan badan sahaja. Pada pelajaran yang lepas, kita menulis menggunakan bahagian badan sahaja. Jadi untuk kali ini kita akan menggantikan Alisha dan Kamal dan menulis untuk bahagian kepala dan badan pula. Kita akan menggunakan 3 jalur dan pada jalur di atas adalah bahagian kepala. Contoh huruf adalah huruf B. Ini adalah contoh huruf B yang selalu kita tulis. Kadang-kadang kamu akan menulis seperti begini dan ada kala juga kamu menulis seperti begini. Ini contoh-contoh yang tidak cantik. Jadi, apa yang kamu boleh buat, kita padam. Kita cuba tulis balik, sentuh garisan dan tidak melebihi garisan. Tarik, kemudian bulat, sentuh garisan, jangan terlepas garisan. Seterusnya D, buat huruf C, kemudian tarik. Seterusnya lagi huruf apa yang ada, sekiranya ada huruf yang terlepas daripada garisan, kamu perlu padam dan tulis balik. Ini contoh yang betul.
Seterusnya, huruf yang ada bahagian badan dan kepala adalah huruf H. Tarik, bukit. Selain itu, huruf I, garis, titik. Titik itu bahagian kepala. Okey, sekarang lagi adalah huruf F. Selain itu, kita ada huruf K. Okey, ini contoh huruf L. Tapi L cikgu tak berapa cantik. Jadi, kita tulis balik. Okey, kita buat tarik. Lurus-lurus. Cantik. Seterusnya adalah huruf K. Okey, ini contoh huruf K yang kamu selalu tulis. Ini contoh lain yang tak berapa cantik. Jadi kita padam dan kita cuba hasilkan huruf K yang lebih kemas. Okey, tarik. Kemudian kita buat kangkang. Seterusnya adalah huruf apa? Huruf T. Tarik. B, D, H, I, F, L, K, T. Ini semua adalah huruf yang mempunyai bahagian kepala dan badan sahaja. Kita tidak menggunakan jalur pada bahagian. Okey, sekarang kita akan belajar huruf yang ada bahagian badan dan kaki sahaja. Mari kita tengok huruf apa yang mempunyai bahagian badan dan kaki sahaja. Contohnya adalah huruf G. Ini adalah contoh G yang kamu selalu tuliskan. Ini contoh-contoh G yang tidak berapa tepat dan cantik. Jadi, kita akan padam dan tulis G dengan cara yang betul. Kamu perlu sentuh garisan, buat seperti huruf C dahulu, separuh bulat. Buat huruf C, kemudian naik atas, turun. Buat cangkuk dia pada bahagian kaki. Selain itu, huruf yang ada bahagian kepala, badan dan kaki adalah huruf P. Tarik, buat separuh bulat. Selain itu pula, ini adalah contoh huruf-huruf yang kamu selalu tulis huruf P yang salah dan tidak berapa cantik. Jadi, pastikan huruf P yang kamu tulis tu seperti yang cikgu buat. Selain itu, huruf lain untuk huruf yang ada bahagian badan dan kaki adalah huruf apa? Cuba fikir. Okey, ni contoh huruf Q. Bulat, tarik. Selain huruf Q pula, kamu rasa huruf apa? Ya, betul, huruf Y. Ini contoh tulis huruf Y yang betul. Cikgu mahu cuba kamu pula tuliskan. Sekarang kita akan tulis huruf yang mempunyai 3 bahagian, iaitu kepala, badan dan kaki. Cuba kamu fikir huruf apa yang mempunyai kepala, badan dan kaki. Ada satu saja huruf yang mempunyai bahagian kepala, badan dan kaki. Kamu rasa huruf apa? Ya, betul, huruf J. Tarik, cangkuk, titik. Ini adalah huruf yang mempunyai bahagian kepala, badan dan kaki. Mari kita tulis balik dengan lebih kemas. Tarik, cangkuk, titik. Kita ulang. Tarik, cangkuk, sentuh garisan, titik. Tarik, cangkuk, sentuh garisan, titik. Yang terakhir, tarik, cangkuk, sentuh garisan, titik. J adalah huruf yang mempunyai kepala, badan dan kaki. Hanya satu huruf sahaja. Sekarang kita akan menulis huruf-huruf besar. Jadi bagaimana menggunakan si adik untuk menulis huruf-huruf besar? Jadi bagi huruf besar cuma ada 2 bahagian sahaja yang digunakan, iaitu bahagian kepala dan badan. Jadi kita akan menggunakan 3 jalur ini juga dan menulis huruf besar, iaitu bahagian kepala dan seterusnya bahagian badan di bawah sini. Jadi untuk huruf besar, semua huruf daripada huruf A sehingga huruf Z adalah huruf yang menggunakan bahagian badan dan kepala sahaja. Contoh huruf A, huruf yang pertama. Tarik, tarik dan tarik. Seterusnya pula, contoh yang seterusnya huruf B. Bulat, bulat. Semuanya kepala dan badan saja. Seterusnya huruf C, buat separuh bulatan. Kemudian contoh seterusnya huruf D. Seterusnya kita buat huruf E. Okey, ini contoh E yang tidak berapa kemas dan cantik. Jadi, kamu perlu padam dan kita bersama-sama tulis kembali. Tarik. Kemudian tarik, tarik, tarik.
Okey, seterusnya cikgu akan buat huruf M. Ini contoh huruf M yang tidak berapa kemas. Jadi, kita akan cuba tulis huruf M yang lebih kemas. Okey, tarik, turun pergi bawah, sentuh garisan, turun sampai bawah, naik atas, turun bawah. Okey, ini contoh M yang betul dan lebih kemas. Seterusnya, huruf Z. Jadi ini contoh huruf-huruf besar. Jadi cikgu mahu cuba kamu tulis huruf besar daripada huruf E sehingga huruf Z. Cuba kamu tulis sendiri. Okey, pada bahagian ini kita akan menulis di satu jalur menggunakan si adik. Okey, ini adalah satu jalur yang kita akan gunakan. Mula-mula lukis kepala, badan, kaki semestinya di bawah garisan. Okey, kemudian kita akan tulis contoh. Ini huruf besar, nama. Cikgu akan tulis perkataan nama. Pastikan huruf tu sentuh garisan saya. Y itu bahagian kaki mesti turun daripada garisan. Nur Ain. Okey, nama saya Nur Ain Nakuya. Itu nama cikgu. Jadi pastikan yang kamu tulis itu mengikut kaedah si adik juga, tetapi pada jalur yang satu. Okey, ini contoh nombor 1. Seterusnya kita akan langkah satu baris. Lukiskan juga si adik tadi, orang-orang. Pastikan kaki di bawah garisan. Saya. Y semestinya di bawah garisan untuk mewakili bahagian kaki. Tinggal. G sama juga. Semestinya di atas. Ini adalah contoh tulisan yang tidak cantik. Jadi kita akan perbaiki. Sentuh garisan. Okey, tinggal di kudat. Okey. Jadi ini adalah contoh menulis menggunakan si adik. Okey, seterusnya di sini adalah contoh yang tidak berapa kemas. Ini biasanya kesilapan-kesilapan dalam menulis yang sering dilakukan oleh murid-murid. Jadi, pastikan kamu tidak menjadi murid yang menulis dengan tulisan yang tidak kemas. Okey, sentuh garisan dan jangan kamu terangkat-angkat ataupun terbang. Tulisannya itu jangan terbang. Pastikan kamu menulis menyentuh garisan dan tidak terlalu melepasi garisan. Okey, seterusnya kita akan cuba satu lagi contoh yang betul. Kudat. Pastikan sentuh garisan. Ini kepala, badan dan seterusnya kaki. Sabah. S tadi adalah kata nama khas, jadi hurufnya besar.